Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa lagi kita dalam kelas online bahasa Arab. Pada hari ini insya-Allah kita akan belajar tentang hari dan bulan dalam bahasa Arab. Okey. Hari dalam bahasa Arab ialah yaumun. Okey, manakala untuk bulan pula adalah syahrun. Okey. Dan inilah tajuk pada slide kita pada hari inilah. Okey, yaumun wa syahrun, hari dan bulan. Okey. Al-kalimatu muhimmatun. Perkataan-perkataan penting yang perlu kita ketahui berkaitan dengan masa ni, berkaitan dengan hari, bulan dan juga tahun lah. Benda yang berkait dengan waktu, berkaitan dengan hari dan bulan. Okey. Kita tengok dulu dalam bentuk mufrad dia, dalam bentuk tunggal dia. Okey, pertama sekali kita ada yaumun. Okey, yaumun itu apa? Hari. Okey, kedua usbu'un. Okey, usbu'un. Sambil-sambil dengar cara saya sebut, kemudian kamu ulanglah. Okey, yaumun, usbu'un. Okey, usbu'un artinya minggu. Ketiga syahrun. Okey, syahrun tadi kita dah jumpa, iaitu bulan. Okey, dan yang terakhir, yang terakhir ni ada dua bentuk lah, amun dan juga sanatun. Amun dan juga sanatun. Okey, amun dengan sanatun. Apa itu amun dengan sanatun ni? Okey, amun dengan sanatun ni artinya adalah tahun. Okey, ini dalam bentuk tunggal lah, yang mana artinya satu je, satu hari, satu minggu, satu bulan dengan satu tahun. Kalau kita nak kata satu hari, yaumun wahidun. Okey, satu minggu, usbu'un wahidun. Okey, satu bulan, syahrun wahidun. Satu tahun, amun wahidun. Ataupun sanatun wahidatun. Special untuk tahun ni dia ada dua jantina lah. Ada muzakkar, ada muannas. Yang muannas ada ta marbutah. Itu yang kita kena ingat lah sentiasa. Okey, kita tengok bentuk jamak dia, jam'un. Okey, kenapa kita kena tahu bentuk jam'un ni? Okey, bentuk jam'un ni sangat penting lah kalau kita nak buat untuk bilangan 3 hingga 10 kan. Yang mana kalau 3 hingga 10 dalam adad madud, perkataan benda dia mesti dalam bentuk jam'un. Ataupun kita nak cerita tentang lebih daripada 3 lah kan, kita tak letak angka belakang dia, tapi kita nak cerita tentang tak letak angka depan dia, tapi kita nak cerita juga tentang nombor atau bilangan dia banyak kan, cara umum ke, kita nak kata dia banyak. Contohnya yaumun, dia menjadi ayyamun. Bukan ayam, tapi ayyamun. Dia ada syaddah. Okey, ayyamun. Okey, ayyamun artinya hari-hari. Okey, usbu'un dia akan jadi asabi'un. Asabi'un. Ataupun kita sebut laju-laju asabi'un. Kena jaga-jaga dengan huruf mat. Huruf alif, huruf ya. Kalau sebelum dia alif ada ni baris atas, ataupun ya sebelum dia baris bawah. Kita kena panjangkanlah nada dia. Asabi'un. Macam ayyamun. Ayyamun.
Ya tu kita panjangkan. Kenapa? Sebab sebelum dia ada baris atas lah. Okey, asabi'un artinya minggu-minggu. Okey, sebenarnya perkataan usbu'un ni dia berasal daripada sab'un ataupun sab'ah. Nombor berapa sab'ah ni dengan sab'un ni? Nombor 7. Apa kaitan 7 dengan perkataan ni? Okey, kaitan dia adalah 7 hari dalam seminggu. 7 hari tu bila kita kumpul kita jadi minggu. Okey. Jadi asabi'un artinya minggu-minggu. Kita nak kata banyak minggu lah. Okey. Jamak bagi syahrun iaitu bulan, dia menjadi syuhurun. Ni satu lagi huruf mat iaitu huruf waw. Waw sebelum dia baris depan. Okey, kita kena panjangkanlah nada dia jadi syuhurun, bulan-bulan. Okey. Seterusnya perkataan amun. Okey, amun dia menjadi a'wamun. Amun, a'wamun. Okey, tahun-tahun. Okey, manakala yang terakhir sanatun, dia menjadi sanawatun. Okey, sanawatun. Kalau kita perhatikan semua perkataan ini, terutamanya yang bentuk muzakkar, okey, dia tidak menggunakan kaedah dengan kata lain, dia adalah jam'ut taksir. Jamak taksir. Nak tahu kat mana, tengok kamus lah, cek dengan apa, Wiktionary ke kan. Tempat cek yang saya syorkan nama dia Wiktionary. Wiktionary.com. Kamu type saja perkataan asal mufrad ni, contohnya yaumun, kamu tulis ya waw mim, tak letak baris pun tak apa, dia secara automatik lah dia akan keluar bentuk dia. Kamu tengok dekat conjugation, dia akan terangkan secara detail lah pecahan-pecahan perkataan tu, apa akan jadi seterusnya ketika di tengah kan. Dia akan cerita baris dia dan juga bentuk jamaah dia lah. Okey. Tapi kalau yang apa, yang dengan berakhir dengan ta marbutah ni biasanya dia mengikut kaedah lah. Kita tengok sanatun menjadi sanawatun. Tapi perkataan ni pun rare jugalah sebab ada penambahan huruf waw kan. Sepatutnya jadi sanatun, tapi tidak kat sini. Jadi kalau sebaiknya cara mudah, tengok aja, tanya Syekh Google, type Wiktionary.com, type perkataan yang mufrad dia. Bila kita type yang mufrad, confirm lah dia akan keluar jamak dia apa. Okey, selanjutnya sekarang kita lihat perkataan hari-hari. Yaumun, hari. Okey, seperti yang kita sebut tadi, dalam satu minggu kita ada 7 hari. Dalam bahasa Melayu kita dah tahu Isnin, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu kan. English pun kita ada Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday dengan Saturday kan. Okey, jadi untuk bahasa Arab pun dia ada perkataan dia lah. Sebenarnya lain bahasa, lain bunyi dia lah. Jangan kita nak expect semua bahasa sama aja bunyi dia kan. Okey, jadi kita tengok perkataan yang pertama. Sebab dalam kalender, dalam penulisan kalender biasa kita letakkan bermula dengan hari Ahad, jadi kita letak hari Ahad lah. Yaumul Ahadi. Okey, hari Isnin, Yaumul Isnaini. Okey, hari Selasa, Yaumus Selasai.
Hari Rabu yaumul arbi'i. Hari Khamis yaumul khamisi. Hari Jumaat yaumul jum'ati. Okey, hari Sabtu yaumus sabti. Kalau kita perasan dalam bahasa Arab ni, dia lebih kurang dengan bahasa Melayu je. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu kan. Dalam ejaan dia tu lebih kurang je sebenarnya. Cuma kita letak tambahan perkataan hari sebelum dia dan dia menjadi idafah lah. Okey. Yang mana perkataan pertama, perkataan yaumun ni, kita tengok perkataan yaumun, dia ada sifat kata nama. Apa sifat kata nama dia? Ada tanwin. Tapi bila dia bergabung, dia kena sandar perkataan nama-nama hari tersebut, dia akan hilang lah. Jadi satu je baris dia. Okey, jadi satu baris lah ni, yaumu. Tu satu tentang idafah ni. Okey, kita tahu dari mana dia ni tetap kata nama. Kita tengok perkataan selepas dia, perkataan yang menyandar tu, dia berakhir dengan baris bawah. Okey, perkataan yang kedua tu kita tak ada masalah lah macam dia ni kata nama, sebab dia ada alif lam. Okey, ingat lah, tanda asas yang dua pertama ni dalam untuk kata nama adalah wajib lah sebenarnya. Dia mesti ada alif lam. Kalau dia ada alif lam, dia mesti ada tanwin, an, in, un. Ni tanda asas dia. Okey, dia tak akan ada dua serentak lah. Tapi kedua-duanya tiada, boleh jadi. Kalau kedua-duanya tiada, biasanya perkataan yang kita tengok bukti dia pada perkataan selepas dia mesti baris bawah lah. Tu tentang perkataan kata nama. Dua-dua tanda ni tak boleh ada serentak. Okey, alif lam dengan tanwin tak boleh ada serentak, mesti ada salah satu. Tapi dua-dua boleh hilang. Kalau hilang, kita tengok perkataan selepas dia ada baris bawah, artinya dia tetap kata nama. Itulah cara mudah nak kamu faham. Okey. Sekali lagi saya sebut, hari Ahad yaumul ahadi. Hari Isnin yaumul itsnaini. Hari Selasa yaumul, yang ni baris dia ni sepatutnya ada perkataan lain lah kalau nak letak yaumi. Yaumus Selasai, yaumul arbi'i, hari Rabu. Okey, hari Khamis yaumul khamisi, hari Jumaat yaumul jum'ati, hari Sabtu yaumus sabti. Okey, selesai bahagian hari. Kalau boleh, kamu cuba ikut dan hafal lah nama-nama hari ni, sebab nanti mungkin ni biasanya soalan wajib ada lah dalam apa, dalam kelas pun biasanya saya tanya hari-hari. Kalau masuk kelas, bahazal yaum, apa hari ni kan. Ataupun kalau dalam ujian lisan mungkin akan ada lah tentang ni. Okey, last untuk hari ini, sama-sama kita ingat Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Saya ikut urutan tu. Yaumul ahadi, yaumul isnaini, yaumul thulathai, yaumul arbi'ai, yaumul khamisi, yaumul jum'ati, yaumus sabti. Okey, untuk rehat kamu boleh tekan pause lah. Sebab mungkin video ni saya panjangkan sikit. Rasa panjang, rehat, tekan pause. Kemudian sambung balik, tekan play balik lah. Okey, selanjutnya kita sentuh tentang perkataan
bulan-bulan Masihi, ataupun dalam bahasa Arab asyhuru al-miladiyatu. Asyhuru al-miladiyah ataupun al-miladiyatu. Okey, asyhuru artinya bulan-bulan lah, sebab ni bukan satu bulan je ada banyak bulan. Saya menggunakan asyhuru. Okey, manakala al-miladiyah artinya sebenarnya kelahiran. Okey, bulan-bulan kelahiran siapa ni? Okey, sebenarnya tarikh penggunaan bulan-bulan ni kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu iaitu Januari hingga Disember kan. Okey, ini sebenarnya dia berkaitan bermulanya dengan kelahiran Isa Al-Masih ataupun Jesus lah. Ikut kepercayaan Kristian, Jesus. Okey, dia bermulanya tarikh ini katanya dia ambil bermula daripada tahun kelahiran Jesus tu sendiri. Okey, jadi ayuh kita dengarkan perkataan Januari hingga Disember dalam bahasa Arab. Okey, kita mula dekat sini lah. Tengok anak panah saya letak ni. Okey, kemudian baru kita sambung ke sini. Macam tu cara baca dia. Okey, yang pertama Januari, Yanair. Okey, tengok ada huruf mat, kita panjangkan nada dia, Yanair. Okey, Februari, Februari. March, Maris. Okey, April, April. Mei, Mayu. June, Junio. Julai, Julio. Agustus. September, September. Oktober, November. Okey, December. Ayuh kita ulang sekali lagi. Yanair, Februari, Maris, April, Mayu, Junio, Julio, Agustus, September, Oktober, November, Disember. Okey, kalau kamu cek kat internet mungkin dia banyak bunyi dia yang lain, tapi ni adalah salah satulah. Mungkin jadi September ataupun September kan, pun boleh jadi. Ni salah satu yang masyhur lah saya tulis. Okey, Yanair, Februari, Maris, April, Mayu, Junio, Julio, Agustus, September, Oktober, November, Disember. Okey, cuba kita hafal. Okey, sama-sama hafal lah. Ulang dalam ngatip 40 kali, insya-Allah kamu akan ingat. Yanair, Februari, Maris, April, Mayu, Junio, Julio, Agustus, September, Oktober, November, Disember kan. Ulang, insya-Allah kita akan ingatlah. Okey, ni penting dia masa kita nak tulis tarikh. Nak tulis tarikh nanti kita letak perkataan ni. Contohnya hari ni kan, hari ni 30 hari bulan November kan. Kita akan kata 30 bulan 11 ni dalam bahasa Arab Salasuna November. Contohnya Salasuna November, 30 November. Contoh dia lah. Okey. Dan sebenarnya bunyi dia dengan apa yang Melayu ataupun Inggeris tak jauh beza lah. And cumanya macam
huruf F dia tiada, dia tukar dengan fa. Huruf P dia tiada, dia akan tukar dengan B. Contohnya Ibril kan, April jadi Ibril. Dan kebanyakannya bahasa Arab ni bunyi dia lebih kurang sama ya. Contohnya Yuniu jadi Yuliu, Jun, Julai, and bunyi pun Jun, Julai tu nak hampir sama. Cuma yang kat bahasa Arab lagi senang lah, kita tengok dia beza satu huruf je, Yuniu, Yuliu. Okey, seterusnya Asyhuru Al-Hijriyah. Asyhuru Al-Hijriyah. Okey, sebelum saya lanjut tentang Syuhuru Hijriyah ni, bulan-bulan Hijrah, kita tengok sedikit beza. Sebenarnya ada sedikit beza lah antara bulan-bulan miladi dengan bulan-bulan Hijri ni. Okey, sebenarnya kalau bulan-bulan miladi yang tadi Januari, Februari, Januari hingga Disember sebenarnya dia lebih menggunakan kaedah kitaran matahari lah. Okey, manakala beza dia untuk Syuhuru Hijriyah, dia menggunakan kitaran bulan. Okey, jadi jangan kita sangka Januari itu sama dengan Muharram. Dia sama-sama awal bulan, tapi dia tidak bersamaan lah pada kalender yang nyata kan. Contohnya kita tengok bulan Januari, tak semestinya dia jadi Muharram. Okey, sebab dia menggunakan dua kaedah yang berbeza, satu bulan, satu matahari. Okey, sebenarnya kalau kita tengok kitaran yang mana lebih tepat, ikut pandangan saya rasa kitaran bulan lah yang lebih tepat. Sebab kita tengok 15 hari bulan betul-betul bulan purnama kan. Okey, dan sebenarnya kitaran bulan ni lagi banyak manfaat lah pada kita. Tapi untuk sebenarnya kalender kitaran matahari ni pun ada jugalah faedah dia. Sebenarnya dia cipta tu untuk kitaran 4 musim, tapi kita tengok sekarang ni agak lari lah sedikit. Kitaran matahari ni dah lari dah sedikit. Okey, jadi ayo kita dengar pula cara nak nama-nama bulan Hijri. Okey, tajuk dia Asyhuru Hijriyah. Asyhuru Hijriyah. Okey, biasanya saya akan untuk bulan ni kita akan matikan saja akhir dia. Okey, saya tak letak baris, saya letak baris mati ya. Okey, kita matikan bunyi akhir dia. Okey, yang pertama Muharram. Okey, Muharram. Okey, bulan pertama nama dia Muharram. Dalam Melayu pun kita tulis Muharram. Bulan 2 Safar. Okey, bulan 3 Rabiul Awal. Rabiul Awal ni penting dalam Islam. Kenapa? Tarikh kelahiran Nabi kita. Pada bulan Rabiul Awal. Okey, bulan 4 Rabiul Akhir. Okey, bulan 5 Jumadal Ula. Okey, bulan 6 Jumadal Akhirah. Bulan 7 Rajab. Okey, bulan 8 Sya'ban. Bulan 9 Ramadan. Bulan 10 Syawal. Bulan 11 Zulqa'dah. Bulan 12 Zulhijjah. Okey, sekali lagi. Muharram, Safar, Rabiul Awal,
Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Okey, sekali lagi sama-sama. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Okey, berkaitan dengan bulan-bulan ni harus kita ingatlah peristiwa yang berlaku. Okey, contohnya bulan-bulan penting. Yang pertama biasa akan ditanya, apakah bulan pertama dalam bulan-bulan Hijri? Nama dia bulan Muharram. Okey, bilakah kelahiran Nabi Muhammad? Rabiul Awal. Okey, bilakah umat Islam berpuasa? Ramadan. Bilakah Aidilfitri? Syawal. Bilakah Aidil Adha? Zulhijjah. Okey, sama juga dengan tadi. Yang ni pun terlepas. Bulan pertama Yanair. Okey, bilakah hari kemerdekaan? Agustus. Kan? Bilakah hari pekerja? Mayu. Bilakah hari guru? Mayu juga kan, 16 Mei. Dan lain-lain tu kita ingat jugalah tarikh dia. Kalau ada istimewa dia, kalau duk tanya Valentine bila, Februari contohnya kan. Ingatlah bilakah bulan terakhir, bilakah Diwali dan sebagainya. Kita kena ingat peristiwa-peristiwa sebab benda ni boleh jadi persoalan dia lah. Okey, itulah syuruh Hijriyah dengan syuruh Miladiyah. Okey, kalau syuruh Miladi, kita ada Yanair, Februari, Maris, April, Mayu, Yunio, Yulio, Agustus, September, Oktober, November, Disember. Okey. Manakala untuk syuhur Hijriyah kita ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Boleh juga kita nyanyi ke cara untuk hafal kan. Contohnya ada lagu dia, cuma kita ubah sedikit kepada Arab. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Okey, contohlah kan. Ada apa? Yanair, Februari. Kamu buat lagu lah kan. Mungkin ada yang kreatif boleh buat lagu. Okey, seterusnya yang terakhir, slide yang terakhir ni kita akan tanya tentang as'ilah yaumiyah, soalan-soalan harian lah. Okey, ni antara soalan-soalan yang boleh kita menggunakan perkataan yang kita belajar hari ni. Contohnya yang pertama, kam tarikh al-yaum. Okey, kam tarikh al-yaum. Okey, berapa tarikh hari ni? Cara jawab dia, okey, saya buat ni sebenarnya dua bahagian. Ada tanda senggang ni, bahagian lah. Okey, ni soalan, as'ilah. Okey, ni jawapan. Cara nak jawab dia, kita tengok cara nak jawab. Okey, contohnya, kam tarikh al-yaum.
Al-yawm. Okey, hari ini. Lupa saya nak bagi tahu, kalau kita letak alif lam di depan perkataan yaumun, dia membawa maksud hari inilah. Okey, al-yawm salasuna November. Ishrina miladi, ataupun apa orang kata 2020 ni Ishrina wa alfaini miladiyah. Dia berdua cara lah nak sebut tahun ni. Ada orang duk sebut puluh-puluh dia kan, 1999 contohnya, 1999 dia pecah. Atau ada satu cara 1999. Sama juga yang ini 2020 ataupun 2020, boleh mana-mana. Okey, Ishrina miladiyah ataupun Ishrina wa alfaini miladiyah, mana-mana pun boleh nak sebut. Okey, tu cara nak sebut tarikh hari ni. Orang tu tanya, kam tarikh al-yawm? Berapa tarikh hari ni? Okey, al-yawm. Cara nak jawab dia al-yawm. Okey, hari ini. Sebutlah bilangan yang kita dah hafal. Daripada 1 hingga 31 tu wajib hafal lah untuk jawab tarikh ni. Wahid hingga wahid wa ishru salasuna. Wahid wa salasuna tu wajib hafal lah. 1 hingga 30 untuk tarikh. Tengah dia ni kita guna November. Kena hafal bulan-bulan hijri, miladi. Kalau kita nak jawab dengan apa, kalau dia tanya soalan ni khusus sikit kan, contohnya kam tarikh al-yawm fi syuhurin miladiyah, ataupun kam tarikh al-yawm fi syuhur hijriyah. Boleh juga dia tanya macam tu. Berapa tarikh hari ni dalam bulan Masihi? Berapa tarikh hari ni dalam bulan Hijri? Okey, boleh jadi. Okey. Seterusnya, ni soalan famous. Mungkin saya selalu guna juga. Okey, ma al-yawm? Apa hari ini? Ataupun kita guna soalan ma hazal yawm? Okey, apa hari ini? Ataupun apa hari inilah. Cara jawab dia yaumul isnain, ataupun nak lebih detail al-yawm yaumul isnain, hari ini hari Selasa, hari Isnin kan, hari ini hari Isnin. Al-yawm yaumul isnain pun boleh, ataupun kita terus pada soal jawapan lah, yaumul isnain pun boleh, tak ada masalah. Okey, soalan ketiga. Ni soalan ni paling famous lah. Dia menggunakan kata soal mata. Kam, ma, mata. Yang mata ni yang paling banyak soalan dia yang boleh orang buat lah. Okey, contohnya kat sini saya datangkan satu bentuk soalan. Mata yaumu istiqlal, ataupun mata idul istiqlal. Bilakah hari kemerdekaan, ataupun bilakah perayaan kemerdekaan. Boleh juga mana-mana lah. Kalau dia tanya guna perkataan yaumul istiqlal, jawab dia guna perkataan yaumu lah. Contohnya yaumul istiqlal, hari kemerdekaan, pada syahri Agustus, pada bulan Ogos. Ataupun kalau dia guna Idul Istiqlal, mata Idul Istiqlal, jawab dia guna perkataan Idul Istiqlal fi syahri Agustus. Okey, itu sahaja cara nak buat soalan dia lah. Okey. Boleh juga kita nak ubah. Mata yaum Idul Fitri, bila hari raya haji kan, raya puasa.
ataupun mata Idul Adha, mata wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi menggunakan perkataan mata ni. Okey, jadi itu sahaja untuk pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih pada yang telah hadir dan mendengar pelajaran kita pada minggu ini, khususnya pada hari ini. Okey, sekiranya ada barang soalan yang tak jelas, okey, nak tahu lebih lanjut, nak tanya lebih lanjut, boleh tanya di ruangan komen di bawah lah. Okey, jadi itu sahaja kelas bahasa Arab kita pada hari ini. Sekian, terima kasih pada yang telah menonton. Bye.